Assalamualaikum semua. Ramai orang bertanya macam mana nak kain bunga kan. Ini bunga, tapi ini sebenarnya bunga ni belum betul-betul matang lagi lah, sebab dia belum kembang betul-betul lah. Tapi antara salah satu tanda bunga matang ni ialah bunga bahagian tengah ni dia dah ada lubang. Lubang ada macam tu, ada lubang kan. Dan kelopak ni dah warna kuning betul kan. Okay, apa yang perlu kita buat ialah kita buka sini, buka lubang ni. Susah ni sikit nak ambil gambar sebabnya satu tangan pegang telefon kan. Okey, buka sini, kemudian kita rasa dekat dalam tu bunga betina tu dia ada macam lendir sikit kat kepala dia. Kalau sekiranya ada lendir tu, maknanya bolehlah kita buat kain bunga. Dia ada lendir dalam tu. Kita tengok. Saya cuba bukakan dengan sebelah tangan. Tu lendir tu. Dalam tu. Yang tengah-tengah tu kan nampak sebiji macam puting tu kan. Itulah. Nampak. Dia macam berair sikit. Tu maknanya dah bersedia untuk kain bunga. Jadi pada masa ini kita ambil dia bunga jantan daripada pokok lain. Kemudian kita gunakan berus. Yang ni saya cuba gunakan berus. Berus yang orang perempuan buat sapu bedak tu, sebab berus tu halus. Dulu saya dah pernah cuba gunakan berus yang buat berus lukisan tu kasar. Jadi peratus barangkali yang jadi tu memang kurang sikit lah. Jadi kita dah tanya otak-otak kenapa kurang jadi. Dia kata sebab bunga betina tu mungkin dah dia luka kan. Jadi dia nasihatkan gunakan berus yang lembut. Jadi saya dah beli berus ni. Ni orang perempuan buat sapu bedak kan. Sapu bedak kat pipi tu ke kat atas kening ke. Ni harga dia tak silap saya RM6. Kalau kat Watson mungkin mahal sikit lah. RM6. Jadi berus ni lembut. Jadi kita dah kutip dia bunga jantan daripada pokok lain. Saya bubuh dalam ni. Bubuh dalam bekas putik kapas. Sebab dia ada penutup senang. Jadi kita ambil bahagian yang kuning tu. Bila kita bubuh dalam bekas ni, dia nampak yang kuning-kuning tu kan. Yang kuning tengah tu, yang tengah tu yang kita letak berus ni. Okay, pusing ni sikit. Dan tuan-tuan tengok kat berus ni ada warna kuning. Dah lekat. Inilah ada bunga jantan dia. Yang ni lah yang kita bawa kepada dia bunga ni. Kemudian kita buka. Susah. Buka. Sapu begitu. Sapu je. Sapu pelan-pelan ya. Gosok dia pelan-pelan. Sudah. Itu cara dia. Itulah lebih kurang cara dia. Jadi tuan-tuan mula cuba dulu 1, 2, 3, nanti tuan-tuan akan tahu teknik dia. Saya pun bukan pandai, tapi saya cuba improve kan. Lama-lama tu akan pandai. Saya pun insya-Allah lama-lama nanti saya pandai jugalah. Jadi benda ni kita buat bunga ni, dia masa dia kembang, bunga betina kembang dalam pukul 5, pukul 6 tu dia dah kembang. Tapi bunga jantan akan kembang dalam pukul 9 malam. Jadi kalau kita nak tunggu bunga dia kembang, malam tu kita boleh jentik saja. Jentik, goyang atau apa saja, atau kain bunga pada malam-malam hari tu kan. Tapi malam tu tahulah. Malam ni kan Tuhan suruh kita tidur je sebenarnya kan. Berehat, tidur je. Jadi kita boleh buat pagi ataupun petang. Petang tu pukul 5, pukul 6 dia dah kembang, dah matang. Jadi kita ambil bunga yang bunga jantan tu yang semalam ke, yang kita simpan tu, simpan dalam peti ais.
Jangan tempat beku tu, tempat yang bawah tu, tempat sayur tu, simpan bubuh dalam bekas tadi, bekas peti kapas tu, tudung dia simpan dalam peti ais. Dia akan kekal kering. Sebab dia tak boleh lembab. Kalau lembab ni dia rosak. Dia akan kering. Jadi yang itu, yang bunga jantan tadi, kita ambil buah dalam bekas. Bila kita jumpa dia bunga ni dah matang, barulah kita mulakan proses tu. Jadi tuan-tuan boleh mulakan pada petang hari, tak perlu kita tunggu malam. Pagi pun boleh. Pagi ni pukul 7 lebih, pukul 8 tu tuan-tuan masih boleh buat. Cuma satu saya perhatikan, Brazilian susuk ni, dia punya tempoh matang tu lama. Kalau dia matang daripada semalam tu, dia boleh matang sampai 2 hari saya rasa. Dia Belanda lain saya tak pasti. Minta maaf saya tak pasti. Sebab saya hanya tanam 2 jenis saja. Satu lagi Bogor, satu lagi yang ini. Jadi Brazil ni dia boleh matang 2 hari. Macam ada bunga ni, saya rasa ni malam ni dia tak luruh lagi. Pagi esok baru dia luruh. Dia luruh. Jadi tempoh matang dia lama. Jadi dalam tempoh tu kita boleh buat. Lepas tu kalau kita tengok gambar-gambar di Amazon, Brazil dan sebagainya, mereka buat kain bunga ni siang hari. Itu kelebihan Brazil ni. Kita boleh buat kain bunga ni siang hari. Jadi tak perlu tunggu malam. Cuma barangkalian jadi tu, kawan-kawan bagi tahu, kalau ke Bogor dan sebagainya, cantiknya ialah pukul 8, sebelum pukul 8 pagi, ataupun pada waktu petang pukul 6 lebih. Paling cantik ialah pada waktu malam hari. Malam hari tu pukul 8, pukul 9. Tapi saya tak buat lah malam hari ni. Jadi tuan-tuan cuba sendiri. Petuanya ialah gunakan bros yang paling lembut, kan, lembut. Tonyohnya ataupun gosok pelan-pelan saja. Sebab bunga betina tu dia ada macam topi. Kalau tuan-tuan kasar dia, nanti dia tertanggal topi. Tertanggal tu confirm dah tak jadi dah. Topi itulah yang menjadikan buah nanti. Jadi tuan gosok pelan-pelan, gosok tengah-tengah tu yang tepi sikit. Tuan-tuan cuba sendiri, nanti tu akan dapat seni dia tu. Saya pun masih belajar seni kain bunga ni. Mengikut maklumat kawan-kawan yang biasa buat kain bunga Bogor dan sebagainya, kalau kita buat ni dengan teknik yang betul dan sebagainya, kita akan dapat dalam 70% bunga tu akan jadi buah. Jadi tuan-tuan bayangkan berapa banyak buah yang Belanda yang tuan-tuan dapat. Sebab pokok yang Belanda ni dia sentiasa berbuah, sentiasa berbunga. Berbuah tu ada inverted comma lah, tapi berbunga, sentiasa berbunga. Macam ni dah bunga matang. Yang sana tu dia belum matang, kan. Nanti kan tuan-tuan tengok dalam 1-2 bulan lagi, dalam tempoh ni ada lagi bunga. Ni satu lagi bunga, kan. Jadi sentiasa ada bunga. Jadi kalau tuan-tuan buat kain bunga, tuan-tuan akan sentiasa dapat buah dia sepanjang tahun. Jadi rezeki kita kalau insya-Allah ada sepanjang tahun. Ini bekas petik kapas tender soft. Senang. Tuan-tuan buah lah ni, buah dalam ni, simpan dalam peti ais. Satu lagi, bila kita buah dalam ni, bila kita nak guna, kita goncang. Bila goncang, dia bunga jantan tu yang kuning tu, dia akan lekang daripada jari dia. Jari dia tak guna, tuan-tuan. Jari dia yang habuk-habuk ni, dia tidak berguna. Yang habuk dalam tu yang nampak putih panjang-panjang tu, tuan-tuan, itu tak ada guna ni. Yang guna tu ialah yang warna kuning tu. Sari dia bunga warna kuning tu. Yang tu yang bunga. Yang tu yang kita jolok dengan bros limbut tu. Jadi ini panduan dari saya lah. Tuan-tuan kena modify, kena belajar, kena buat, kena cuba. Dan saya doakan semoga tuan-tuan berjaya, semoga ada rezeki kita dalam tanaman durian Belanda ni. Okay, sekian, terima kasih. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf kepada otai-otai. Minta betulkan teknik ni, kan. Saya terus terang cakap, saya tak pandai. Saya cuma belajar apa setakat mana, dan saya buat setakat mana yang saya boleh buat. Tapi saya perlu belajar, kerana durian Belanda ni kalau kita tak kahwin bunga,
buahnya keluar tu tak cantik. Tak cantik tu maksudnya dia akan jadi bengkok, bengkok, ataupun mungkin buah tu kecil. Kecil tu mungkin sekilo setengah kan, kecil lah tu. Kalau Brazil ni, kalau sekilo setengah tu agak kecil. Kalau tuan-tuan kahwin bunga, dia boleh jadi 2,5 kilo, 3 kilo, dan saya pernah dapat 4 kilo lebih. Dan saya rasa bila pokok ni matang nanti, saya rasa mungkin lebih lagi pada itulah. Sebab sebelum ni pun saya tak pernah baca buah kan. Jadi kita kena, kalau kita bubuh tu, saya rasa kebarangkaliannya buah akan lebih besar. Jadi tuan-tuan tengok tu, ini beza kalau kita kahwin bunga. Tuan-tuan tengok kahwin bunga, nampak bentuk dia, bulatnya. Kita kahwin bunga tu, bentuknya bulat. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok, inilah ada bunga yang dah matang, tapi semalamnya dah matang. Saya rasa mungkin saya kahwin bunga, nanti kita tengok kalau ada rezeki dia jadi putih atau tidak. Tu bunga di batang. Inilah tempat kalau kita nak ambil ada bunga jantan. Ini kita ketukkan dia. Kita ketuk, dia akan luruh. Yang itu luruh tu. Yang tu ada bunga jantan dia. Luruh. Ini putik dia. Putik ni tuan-tuan, daripada kecil kita boleh kenal. Kalau kita kahwin bunga cantik, tuan-tuan akan nampak putik tu bulat sikit. Bulat dan panjang. Dia nampak cantik je. Jadi beza. Ni tuan-tuan tengok. Tengok. Ni yang kahwin bunga cantik ni. Yang atas ni dia dah bengkok sikit. Sebab apa? Sebab hari-hari dia kena tahan dengan dahan kan. Jadi tuan-tuan bayang lah, dahan baru besar ni, buah dah besar ni. Ini pokok yang 4.2 kilo tu memang tak boleh tampung lah. Jadi kita kena tungkat dia dengan bulu. Tuan-tuan tungkat dia dengan bulu. Ini pokok baru 1 tahun 6 bulan tuan-tuan. Jadi kalau besar ni, tuan-tuan tengok dia punya bulat cantik ni, maknanya dia boleh besar dengan bagus lah. Kita perlu jaga saja. Masalah jaga dia Belanda ni, koyak. Itu kita tengok di lain kali. Saya pun masih buat eksperimen bagaimana cara yang paling berkesan untuk menghapuskan koyak. Okey tuan-tuan, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.